Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, pada video kali ini admin nak kongsikan satu kisah yang dihantar oleh follower FS yang berasal dari Pulau Pinang. Kisah ini berlaku ketika dia menjaga maknya yang berada di hospital Pulau Pinang. Anda sedia maklum, di hospital macam-macam kejadian seram yang berlaku. Dan nak tahu apa yang terjadi pada malam dia menjaga maknya di hospital ni? Jom tonton video ni sampai habis. Oh ya, sebelum terlupa, ramai yang tonton video FS tapi ramai juga yang tidak klik butang subscribe. Dengan itu admin nak ajak korang semua, siapa yang sedang tonton video ni, jom klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar channel FS. Nama aku Teh, berasal dari Pulau Pinang. Kisah ini berlaku di salah satu hospital yang juga terletak di utara Malaysia. Kisahnya bermula begini. Pada tahun 2017, selang 6 atau 7 bulan selepas pemergian ayah aku, mak aku disahkan mengidap kanser payudara. Aku pun tak pasti bila, sebab mak aku tak pernah cerita. Masa aku dapat tahu pasal kanser tu, saiz ketulan kanser tu dah besar bola golf. Jadi, untuk tidak membuang masa, aku pun bawa mak pergi hospital buat check up dan semua yang diperlukan dan finalize tarik operation dengan doktor. Di kawasan daerah aku ni ada satu hospital. Pada mulanya aku ingat pembedahan akan dibuat di hospital tersebut. Tapi malangnya doktor bagi tahu yang pembedahan mak aku bakal dilakukan di hospital lain yang terletak di Tanah Besar. Sebagai anak bujang, aku ambil keputusan untuk teman mak aku sebab adik dengan kakak aku dah kahwin dan masing-masing ada anak kecil. Jadi, akulah yang jadi peneman. Masa on the way ke hospital tu, aku tak fikir apa-apa pun pasal benda seram ni. Aku fikir aku nak bercuti sambil teman mak aku. Jadi, aku rasa normal saja. Aku stay sana 2 hari. Khamis sampailah hari Sabtu pagi. Masa aku sampai hospital tersebut, aku buat tinjauan kawasan hospital tu. Hospital tu taklah besar sangat. Sederhana saja saiznya. Sebelah bangunan ward yang mak aku tinggal tu, ada satu lagi bangunan 1 tingkat. Masa aku ronda-ronda, aku cuba cari ini bangunan apa, sebab tak ada nama bangunan tu. So, aku biarkan je. Malas nak fikir. Hari pertama aku di situ, suasana okey saja. Tidak ada benda pelik atau gangguan. Sampailah hari mak aku kena operate, yang mana hari Jumaat. Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan mak aku selamat dibedah. Maka dengan itu bermulalah kisah di malam hari. Sebenarnya lepas operation, nurse dekat situ ada tanya aku, nak stay atau nak balik? Memandangkan keadaan mak aku yang beroperation tu dan aku risau, kalau apa-apa jadi nanti aku mana tahu nak buat apa. Jadi, aku decide untuk stay lagi 1 malam. Mak aku keluar operation room tu dalam pukul 3 petang. Jadi semasa menunggu dari pagi sampai ke petang, aku tengok ramai je patient. Jadi aku assume, tak apalah, ramai pesakit. Malam ni adalah orang dekat ward. Tapi aku punya assumption tu tidak tepat. Semakin waktu berlalu, semakin berkurangan pesakit. Untuk pengetahuan korang, ward yang mak aku tinggal tu, dia memanjang. Bahagian 1, ward yang kita duduk lepas operation. Bahagian 2 pula unit dialisis. Bahagian 3 aku dah tak ingat dah. Dia ada bilik-bilik kecil dekat hujung. Mak aku tinggal di ward bahagian 1. Kisah seram tu bermula tengah malam. Dalam pukul 7 macam tu, pesakit semua dah tak ada. Yang tinggal hanyalah kaki tangan hospital. Ward atas dah penuh. Sebab tu mereka tempatkan mak aku asing dekat ward bawah. Malam tu, semasa mak aku tengah tidur,
Aku duduk dekat luar ward sebab dekat situ selesa sikit. Aku boleh rehat. Dekat dalam bukan tak boleh, tapi sejuk sangat. Nak kata luar taklah luar sebab kalau nak pergi dekat mak aku tu, masuk satu pintu saja. Dan pintu tu pun sentiasa terbuka sebab aku takut nanti mak aku panggil, aku tak dengar. Kejap-kejap aku masuk tengok mak aku. Aku duduk mereput dekat sofa tu sambil main handphone. Hujung sebelah kiri ada bilik bedah. Gelap je aku tengok. Mata aku pun gatal lah. Kejap-kejap nak pandang bilik tu. Tapi tak adalah nampak apa-apa yang seram. Keadaan macam biasa saja. Sampailah pukul 11.30 malam. Masa tu sunyi saja. Awal tu adalah juga nurse lalu-lalu dekat kawasan tu. Tapi masa tu dah tak ada siapa. Nurse yang sepatutnya bertugas pun aku tak tahu ke mana. Yang aku tahu, aku dengan mak aku saja. Aku masuk dalam ward jenguk mak aku. Kot-kot lah dia hendak ke tandas ke apa. Mak aku bius satu badan. Jadi kalau nak pergi tandas, aku kena ada. Dia masih tidur. Aku keluar lepak dekat kerusi tadi. Masa aku masuk tadi, aku sempat tengok lampu di bahagian 2 dan 3 mereka padamkan. Kecuali bahagian 1 yang mak aku duduk dan bahagian yang aku mereput tu. Selepas aku pastikan mak aku okey, aku rehat dekat pot luar tadi. Aku duduk dan aku pejam kejap mata. Konon nak lena lah. Masa tu aku terdengar bunyi. Bunyi dia macam ni. Kalau korang tahu katil hospital kan, boleh adjust. Jadi bila korang duduk atau baring atas katil tu dan korang gerak-gerak, dia akan hasilkan bunyi. Macam itulah bunyi yang aku dengar. Aku buka sikit mata. Aku fikir, oh, nurse squad yang baring. Tak apalah, mungkin mereka penat lah tu. Aku tutup balik mata. Aku dalam hati, amboi, nurse ni sedap lena nampak, pusing sakan. Ayat nak sedapkan hati aku. Bunyi yang sama, tapi macam agresif. Bunyi macam something lompat atas katil tu. Aku macam pelik. Kot ia pun takkan nurse tu tidur sampai macam tu sekali. Aku duduk di situ terdiam. Bunyi katil tu tak henti-henti. Aku pula keras dekat luar sorang-sorang. Sambil dalam hati, janganlah kau tunjuk dekat aku. Aku malas nak ambil pot ni. Tiba-tiba aku dengar bunyi flush dekat tandas. Aku fikir kejap, takkan mak kot. Mak aku nak bangun pun, aku kena pegang dia. Aku risau. Aku bangun, aku masuk dalam ward. Aku tengok mak aku ada atas katil. Tapi, dia terjaga. Aku tanya, mak ada pergi toilet kah? Mak aku jawab, taklah. Aku pun dengan pendek akal pergi ke tandas dan buka pintu tandas. Kosong. Tak ada apa-apa. Mangkuk tandas pun tak basah. Kering je. Aku tutup pintu dan keluar dari tandas. Aku sempatlah curi pandang ward bahagian 2 dan 3. Gelap je, lepas tu nampak putih cadar je. Aku pergi dekat mak. Mak tak bagi aku keluar dah. Dia suruh aku tunggu dekat dalam dengan dia. Aku pun akur. Aku tarik kerusi duduk dekat katil dia. Masa tu aku baru perasan yang katil mak aku tu menghadap ward bahagian 2 dan 3 yang gelap. Bila dia buka mata, dia nampak bahagian yang gelap tu dulu. Dia cakap, tiba-tiba dia rasa macam ada something tengah tengok dia masa tidur. Kemudian dia tersedar. Dia rasa seram, tapi dia tak nampak apa-apa. Maka dengan itu aku decide untuk duduklah dalam ward tu sampailah ke subuh. Dah pagi tu aku bangun sebab ada doktor nak datang cek mak aku. Tambahan pula aku nak kemas-kemas sebab dah nak balik dah. Aku adalah borak dengan nurse dekat situ. Mereka cakap yang memang keras dekat ward tu, terutamanya dekat sinki depan tandas. Aku pun usah sipi-sipi sinki tu sambil cakap dalam hati, Alhamdulillah, mujurlah aku tak nampak apa dekat situ malam tadi. Tengah borak-borak lagi pasal semalam, kakak nurse ni cakap, tempat ni memang macam ni dik. Lagi-lagi bangunan satu tingkat sebelah tu bilik mayat.
Terdiam aku. Itu saja pengalaman aku masa jaga mak aku dekat hospital. Sekian, terima kasih.